Okay, video ni kita nak tengok naming alkene pula. Okay. Dia hampir sama je macam alkane. Cumanya dia ada sedikit perbezaan. Kita baca dululah. Kita punya point-point kat sini. Okay, alkene. Okay, ada general formula CnH2n. Okay, N dia mesti 2 dan ke atas lah. Kalau satu je macam mana nak ada double bond kan. Okay, ada functional group C double bond C, unsaturated, sp2 hybridized. Okay, sp2 hybridized sebab dia ada double bond. Okay, S pula, C double bond C. So C ni ada 2 single bond. Contohnya ke hydrogen kan. Contoh ethene lah. Ethene. Okay, 1, 2, 3. Okay, ada 3 sigma bond dan satu lagi kat sini adalah pi bond. Pi bond ni dia tak hybrid, yang hybrid ini sahaja. So sp2, s1, p2, so 3. sp2 hybridized. Dia ada restricted rotation, maksudnya dekat cis trans kita tengok. Okay, contohnya ni CH3, sini H. Ini CH3, sini H. Dia tak akan sama dengan kalau H ke atas, CH3 kat bawah. Sebab dia fix. Dia restricted rotation. CH3 tak boleh rotate naik atas. H tak boleh rotate untuk turun ke bawah sebab dia ada double bond. Okay, kalau tak ada double bond, dia boleh je turun naik sesuka hati dia. Okay. IUPAC nomenclature. The IUPAC rules for naming alkene are similar to those of alkane. Okay. With an additional consideration for the position of its functional group. Kena tambah position functional group dia. Position double bond dia. Okay, consider the following. Okay, rule pertama dia, determine the parent name by selecting longest continuous chain. Okay, lepas tu tukar A and E kepada E and E. So, paling panjang sini saya nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau nak 6, 7 kat sini pun sama je lah. Sama je. Dia still ada ethyl sebagai substituent. So, paling panjang 7 lah. Okay, parent name 7 jadi heptene. Instead of heptane, heptene. Okay, lepas tu number the longest continuous chain of alkene. Begin numbering and closer to double bond. Kita nak dekat dengan double bond. Kalau ni 1, 2, 3, 4. Carbon pertama yang ada double bond ni. Ni ada double bond kan kat sini. Ini yang depan ni nombor 4. 1, 2, 3. Ni carbon pertama yang ada double bond nombor 3. So lebih dekat satu sebelah kanan. Okay. Kita nak yang ini. Indicate the position of the substituent. Ini sama je. Okay, tak nak baca panjang-panjang. Cuma ini. Oh, ini lain. Ini lain. Kalau kita ada more than one double bond. Kalau ada 2 double bond, akhir dia die-in. Kalau ada 3 double bond, kita tambah tri. Lepas tu barulah E at E. Okay, yang ni kalau ada bentuk cis dan trans, dia mesti bentuk macam ni. Maksudnya kena ada sudut 120 degree sini. Barulah kita boleh letak dia cis atau trans berdasarkan position dia. Kalau dua-dua ke atas, okay, cis. Okay, kalau satu atas, satu bawah, sini trans. Okay, cuma hanya bila dia lukis dalam bentuk ini ada degree. Kalau dia buat macam ni, tak boleh. Ini 90 degree ni tak boleh label cis ataupun trans. Okay.
kalau kita numberkan ini jadi metil. Okay, M. Tapi ada 2 kan. Di. Sini etil E. Okay, walaupun metil ni ada 2 dimetil, tapi D ni kita ignore. Kita consider dia sebagai M juga. Jadi M dengan E, E dulu. E, 3 etil. Okay, dash 5 dimetil. Okay, lepas tu hep. Okay, ni kita letak position of double bond dia. Okay, kedudukan double bond dia pada carbon nombor 3, kita letak yang carbon pertama yang ada double bond tu. So, 3 heptene. Okay. Kalau ini, okay, dia ada 1, 2 carbon. Lepas tu ada klorin pada carbon pertama dengan kedua. Dia 1, 2 dichloroethene. Okay, lepas tu kedudukan dia cis kan. So, boleh tambah cis kat depan. Cis 1, 2 dichloroethene. Yang ni pula trans 1, 2 dichloroethene. Tak payahlah tulis 1 ethene sebab of course lah double bond dia dekat sini. Dia hanya ada 2 carbon sahaja kan. So, tak perlu indicate the position of double bond. Okay. Kalau macam ni. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Kalau 1, 2, 3, 4. Kalau nombor atas double bond pada nombor 1 dan nombor 3, carbon pertama yang ada double bond tu kita kira. Kalau nombor bawah double bond pada carbon pertama dan ketiga juga. So sama sahaja. So sini 1, 4 butadiene. Okay, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Double bond pada carbon nombor 1, 3 dan 5. Okay, ini lebih dekat dengan double bond. Kalau kita start 1 kat sini, 1, 2, nombor 2 baru jumpa double bond. So, kita pilih nomborkan 1 kat sebelah kiri. Okay, jadilah kedudukan double bond pada 1, 3, 5. Okay, heptatriene. Okay, triene sebab ada 3 double bond dan double bond itu pada kedudukan carbon nombor 1, 2 dan 3. Okay, nomenclature of cycloalkene. Ini untuk cyclic alkene pula, double bond. Number the double bond. Double bond carbon in cycloalkene S1 and 2. Carbon yang ada double bond ini dapat nombor 1 dan 2. Okay, ini 1, ini 2 atau ini 1, ini 2. Itu je choice dia. Okay, the numbering must in a way that gives substituent lower number. So, kita pilihlah yang atas sebab nanti metil dapat nombor 1. So, 1 metil cyclopentene. Kedudukan double bond tak perlu kita indicate sebab dia memang akan dapat nombor 1 dan 2. Okay, yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun nak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak nombor yang luar ke nombor dalam? Kalau nombor luar kita pakai ini nombor 3 dan 5. Kalau nombor yang dalam, ini nombor 4, ini nombor 6. Kalau pakai nombor luar, kita dapat substituent nombor yang lebih kecil.
So kita ikutlah number yang kat luar. Okay. 3,5 dimethyl. Okay, cyclohexene. Okay, name the following compound according to IUPAC nomenclature. Okay, satu kat sini lah dia lebih dekat dengan C double bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita ada 2 substituent. Okay, 5 dimethyl. 2 untuk kedudukan double bond, 2 hexene. Okay. Okay, ini sudut 120 degree. So kita boleh nampak ini satu atas satu bawah, so dia trans. Okay, dan transnya trans apa? Nombor 1 kat sini lah, dia lebih dekat dengan double bond. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu satunya dekat carbon nombor 1 ada chlorine. Trans 1 chloro. Double bond pada nombor 1 juga, carbon nombor 1 juga. So 1 chloro, 1 pentene. Okay, structure C cyclic. So kalau cyclic, carbon yang ada double bond dapat nombor 1 dan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun kalau macam ni dapat nombor 3 dan 5. Kalau 1 sini, 2, 3, 4, 5. Guna nombor 3. 3 dan 5 juga. Tapi ini ethyl, E. Ini methyl, M. So bagilah E, abjad awal dapat nombor kecil. So kita pilih numbering yang kat luar ni. Kat luar bulatan, kat luar ring. Jadi 3 ethyl, 5 methyl. 3 ethyl, 5 methyl. Cyclopentene. Okay, lagi D. Oh, ada 2 double bond. Okay. Okay, kita boleh try. 1 buat kat sini. 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun 1 kat sini. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, banyak sangat. Kita pilih dulu antara yang dalam dengan yang luar tepi ni. Nanti substituent nombor 2, nombor 3, nombor 6. Okay, kalau dalam 3, 4, 6. So dalam ni tak lah. Kalau yang luar sini 3, 5, 6. Tak juga. Kalau sini yang nombor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita akan guna nombor 1, 3, 6. Banyak sangat ni lah. Serabut dah. Yang paling luar ni kita pakai nombor 1, 3, 6. Yang dalam sikit kita pakai nombor 3, 5, 6 eh. 3, 5, 6. Yang dalam lagi
2, 3, 6. Yang lagi dalam nombor 3, 4, 6. 3, 2, 6. Okey, so nampaknya yang luar ni lah kecil. 1, 3. 1, 3. Ini 3, 5 besar. 2, 3 besar. Okey. Saya tulis lagi sekali. Warna lain pula. 1, 2. 1 sini, 2 sini, 3, 4, 5, 6. So, dekat nombor 1 ni ada etil. Nombor 3 ni ada isopropyl. Sini bromin, bromo. Okey. 6 bromo. 6 bromo. 1 etil. 3 isopropyl. Okay, lepas tu followed by the parent name cyclohexadiene. Okay, double bondnya pada karbon nombor 1 dan 4. 1, 4 cyclohexadiene. Okay, sambung dengan exercise sikit. Draw the structural formula for the following hydrocarbon. Macam alkane juga, buat dulu dia punya parent. Butin 4 karbon, 2 butin, 1, 2. Karbon nombor 2 ni ada double bond. 2, 3 dimethyl, 2, 3 ada methyl. Okay, sini CH3, sini dah cukup 4, sini pun CH3. Okay. 2 metil, 1, 3 butadiene. Butadiene, butane lah juga. Tapi dia jadi diene sebab ada 2 double bond pada karbon pertama. 1, 2, 3, 4. Pertama dan ketiga. Okey, lepas tu karbon nombor 2 ada metil. So sini perlu lagi 2 hidrogen. Nak cukup 4 kan? 4 bond. Ini dah cukup 4. Yang karbon ketiga kena 1 lagi. Ini kena 2 lagi. Okey, 1, 2 dibromo cyclopentene. Cyclopentene. Okey, ada double bond. Yang ada double bond ni dapat nombor 1 dan 2. So 1, 2 dibromo, sinilah 1, 2 dibromo. R, B, R. Okay, trans 3 methyl to pentene. Kita buat dulu yang biasa. Pentene 5 karbon. Karbon nombor 2, 1, 2 ada double bond. Karbon nombor 3 ada methyl. Okay, kita nak buat dalam bentuk cis trans. So, kena tengoklah kat sini. Okay, 1 bond ke CH3. 1 lagi ada ke hidrogen. Okay, karbon yang ini pula. Satunya ke CH3, 1 ke. Ini 2 karbon ni CH2, CH3. Dalam bentuk trans, kena ada degree 120 angle. Jadi karbon pertama ni ada CH3H. Buat satu atas, satu lagi CH3 duduk kat bawah. CH2, CH3. Jadilah trans. Okay, next adalah boiling point of alkene.